أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ikhwan dirahmati Allah Ta'ala, para masjid, para jamaah Masjid Manarul Huda dan hadirin ibu bapa yang dirahmati Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sekali lagi kita sama-sama ucap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sudah pun berada pada bulan Sya'ban. Dan hari ini hari yang pertama daripada bulan Sya'ban dan diperakat oleh pihak penguasa Cula Raja Menteri. Dan pertama ke kedua tak ingat hari ini. Pertama dah. Kedua dah. Pertama dah. Jadi ada perbezaan lah dengan negara-negara luar. Tapi mudah-mudahan akhirnya Ramadan, kalaulah dikana Allah Ta'ala akan jadi super kerana masalah anak bulan tu lah yang kita sedia maklum bahawasa di rumah kita ni mana menentukan setiap bulan tu melalui penyaksian anak bulan. Apabila tak nampak maka sempurnakan bulan. Maka bulan ni baru tengok maka kebetulan nampak lah. Kalau tak nampak tu tekah sampai 2 hari lah, kerana setengah negeri dia sudah masuk Sya'ban kemarin dah. Walaupun demikian, alhamdulillah lah, kita Allah Ta'ala melanjutkan usia umur kita sampai pada bulan ni, bulan yang menjadi pintu pada Ramadan. Dan maka kita tak akan lama lagi tak sampai sebulan dah. Dan lepas pada ni bilangan setiap hari itu kita akan merasa cepat, kerana nak menuju kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Dan bulan Ramadan bulan yang sentiasa orang yang beriman dan juga para salihin, orang salih, dan mereka senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melanjut dan memanjangkan usia sampainya kita pada bulan depan ni, bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ini akan bulan Ramadan. Dan beberapa doa lagi yang kita boleh berdoa, dan semoga Allah Ta'ala kurniakan kesihatan, dan sama ada kesihatan badan kita, dan kesihatan akal fikiran kita, dan kesihatan iman kita. Kan 3 perkara tu kalau dilengkapi oleh seseorang, maka dia akan mendapat kebaikan yang sempurna. Dan kalau seseorang tidak ada kesihatan badan, lebih lagi kesihatan akal fikiran, maka menyebabkan lemah untuk dia beribadat. Demikianlah kalau ada hanya kesihatan badan, badan dia sihat tapi akal fikiran dia dan iman dia tidak sihat juga, menyebabkan dia tu lemah untuk melakukan ibadat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kita senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Dan minta al-afiyah, kesejahteraan, keselamatan, kesejahteraan, kesihatan. Sama ada kesihatan badan, kesihatan akal fikiran, kesihatan segala-gala kesihatan, sama ada, dan keselamatan. Dan al-afiyah ni selamat, sihat, selamat. Dan sama ada dunia dan lebih lagi akhirat. Dan akhirat lebih lagi lah. Dan dunia juga kita perlu kepada al-afiyah,
dan lebih-lebih lagi akhirat. Dan akhirat ni adalah tempat yang terakhir. Dan apabila kita tidak mendapat afiah di akhirat ni, dan tidak ada benda untuk nak ganti dalam dunia ni, boleh lagi dan mana boleh kita beristighfar, boleh kita usaha, boleh kita ada peluang dan untuk menambahkan kesihatan iman kita perlu kepada membersih dan membasuhi hati-hati kita, perlu kepada membasuhi badan kita ni. Kita perlu pada makan dan minum, dan kita duk makan duk minum. Kalau doktor-doktor hok duk kaji untuk buat kajian tentang kesihatan badan, dia akan royak makan kinahan dan me dan ahan kicon, dan makan berapa suap, makan berapa pinggir, minum berapa gelas, akan jadi darah banyak tu, akan jadi sel banyak tu, dan dia akan jadi sel, jadi darah, dan gapo yang keperluan dalam badan kita. Dan apabila tak cukup makan tak cukup protein, tak cukup khaiman, tak cukup karbohidrat, tak cukup klerat, tak cukup laktat, apa semua menyebabkan badan kita jadi lemah, jadi penyakit dan sebagainya. Demikianlah hati kita. Apabila badan kita perlu kepada makanan dia, dan supaya untuk nak menyuburkan badan, maka demikianlah hati kita, iman kita perlu kepada makanan dia, dan supaya dia juga menjadi iman yang kuat dan gagah. Lebih lagi makanan iman, makanan hati ini ialah al-ilmu dan al-Quran, zikir, dan juga taat kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanan yang kita perlu untuk nak menjilatkan iman kita. Lebih lagi kita dapat duduk dalam majlis zikir, majlis mengingati dan peringatan, dan majlis baca ayat Quran, baca hadis ni rupanya majlis az-zikir. Fas'alu ahla dzikr. Kalau Quran juga dinamakan az-zikr, inna nahnu nazzalna dzikra. Quran juga dinamakan az-zikir dan peringatan. Zikir ni bukan semata-mata kita berzikir, berzikir itu satu di antara. Tapi apabila kita mendengarkan ayat-ayat Quran, mendengarkan pengajaran-pengajaran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu juga az-zikir untuk kita mengingat. Lebih-lebih lagi kita duduk pada bulan Syaban ni, kita mendengar dari beberapa hadis yang sakut dengan bulan Syaban. Dan kitab yang paling comel di dalam menghimpunkan ibadat-ibadat setiap bulan tu, di antaranya kitab Ibn Rajab Al-Hambali. Kitab dia nama Lataif Ma'arif. Lataif Ma'arif dan nama kitab dia. Lepas tu dia raya akan ada setiap bulan dan amalan-amalan dan melalui hadis-hadis yang sahih. Tapi banyak juga mengandungi hadis-hadis yang dhaif pun banyaklah, tapi dia cerita ada ni ada dhaif. Dan kitab ni sebut tentang wazaif. Wazaif ni mana amal ni, dan yang perlu kita lakunya pada bulan Syaban, Syahrul Syaban, mana kewajipan kita. Dan amalan ataupun wazaif ni, wazifah ni kewajipan, khijah lah. Dalam bahasa Melayu kita khijah, wazifah ni rupanya khijah lah, dan pekerjaan yang dibuat pada bulan Syaban. Setengah daripadanya ialah hadis yang diceritakan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, anak Zaid ibn al-Harithah. Ibu dia nama Ummu Aiman. Ibu dia menjadi ibu mera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita kasih kepada Ummu Aiman setelah matinya ibu dia Aminah, maka dia menghormati Ummu Aiman ni seperti ibu dia, dan senantiasa dia menziarahi, dan senantiasa Nabi kita menziarahi Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman radhiyallahu taala anha dan dia adalah seorang janda, dia pernah berkahwin dan orang kulit hitam, dan orang Habasyi, orang kulit hitam. Tapi nikah dengan Zaid ibn al-Harithah. Zaid ni orang kulit putih, mana orang bukan kulit hitam, bukan Afrika dak lah. Walaupun tidak putih semut, tapi kulit bukan orang Afrika dak. Dan tapi dia hamba, diberdekakan oleh Nabi, dan semasa Khadijah dia beli, kemudian dihebahkan pada Nabi, sehingga Nabi memelihara dia, dinamakan Zaid ibn Muhammad.
Pak dia ni nama Zaid ibnu Muhammad. Daripada permulaan Islam ataupun belum datangnya Islam, dikenali Zaid ni anak Muhammad. Jadi orang panggil Zaid Muhammad, Zaid bin Muhammad, kerana anak pera dia. Tapi apabila Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran melarangkan anak-anak pera ini nisbahkan bapa dia, mesti nisbah kepada ayah asal dia. Lalu itulah dipanggil Zaid ibnul Harithah. Ayah dia nama Al-Harithah. Akhirnya ayah dia jumpa. Ayah dia mari kerana Zaid ni dia asalnya bukan pada hamba, tetapi dicolek. Dicolek ni mana tu di lapar tu lah, mudah kata di zaman tu ni, kerana manusia tu ada harga. Dan boleh buat hamba, boleh jual beli. Apabila ada hamba ni ada harta. Dan dicolek, Zaid ni dicolek oleh kabilah, kemudian mari jual di Mekah. Dan dia bukan asal daripada hamba dah lah, bukan kata pak dia hamba. Kerana di zaman tu apabila ibu bapa dia hamba, anak juga menjadi hamba. Tapi Zaid ini dijual, dia buat sebagai hamba, dan maka dijual, maka dibeli oleh Khadijah. Akhirnya dimerdekakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia melazimi Rasulullah dan menjadi di kalangan keluarga Zaid minni wa ana minhu. Nabi memujikan Zaid ini seolah keluarga dia. Zaidun minni wa ana minhu. Dia ni daripada kalangan aku dan aku daripada kalangan dia. Dan Nabi SAW kasih kepada Zaid dan kasih kepada anak dia Usamah ni seperti mana seolah-olah dia kasih Hasan dan Husain. Kalau Hasan dan Husain mai duduk atas riba dia, kalau datangnya Usamah dia juga panggil Usamah bin Zaid, mai duduk di atas riba dia. Mana kalau ada Usamah juga, ataupun kalau lah Hasan Husain ni ada duduk atas riba Nabi, mana kedatang Usamah ataupun Usamah tidak ada, maka Usamah juga dipanggil oleh Rasulullah semasa dia kecil ni duduk di atas ribon Nabi SAW, sehingga orang mengenali bahawa Usamah ni hibbi Rasulillah, kekasih Nabi SAW, dan kekasih Nabi kita SAW di zaman kecil lagi sehingga sampai kepada dia ni dewasa ataupun mana besar lah. Sehingga akhir hayat Nabi lantikkan Usamah ni umur lebih kurang 16-17 ni, Nabi lantikkan dia menjadi pemimpin perang. Tapi tak ada perang. Dan tubiknya Usamah disapa kawasan Al-Juf nama dia, kawasan kat Wadi Aqiq. Maka dia pergi tu masa Rasulullah duk sakit dah. Maka apabila dia bawa tentera untuk menyerangi Roman, dan Nabi pernah berat sakit, kemudian wafatnya Rasulullah, dan berhenti di tak ada pergi perang lah. Dan sehingga sampai pada masa Abu Bakar, bahawa Abu Bakar akan hantar, tetapi peperangan itu tidak laku peperangan. Ini kata seorang yang dimuliakan oleh Nabi SAW, dan dia mati dalam peperangan, dan mati menjadi pemimpin dalam peperangan Zaid bin Al-Harithah, dan mati bersama dengan Ja'far ibnu Abi Talib. Zaid bin Harithah, Ja'far ibnu Abi Talib, 2-3 orang pemimpin dalam peperangan itu mati. Dia ayat hadis ke apa? Dia kata lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni yasumu minasy-syuhur ma yasumu min Sya'ban. Tiada adalah Rasulullah SAW berpuasa daripada bulan-bulan seperti mana dia berpuasa daripada bulan Sya'ban. Mana tak serupa Nabi puasa bulan lain dengan puasa bulan Sya'ban ni, tak serupa. Tak serupa dari segi mana? Dan tak serupa dari segi banyak puasa tu. Maka faqultu, katalah oleh aku, iaitu Zaid, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tiada pernah melihat engkau berpuasa daripada bulan-bulan yang lain seperti mana engkau berpuasanya pada bulan Sya'ban. Seolah-olahnya Zaid tanya Nabi, dan tak pernah lihat pada bulan lain ni seperti mana kamu berpuasa pada bulan Sya'ban. Mana maksudnya nampak Nabi puasa bulan Sya'ban ni lebih banyak pada bulan-bulan yang lain.
Jadi bulan yang lain juga Rasulullah melazimi berpuasanya hari Isnin ke hari Khamis, Ayyamul Bid, hari 13, 14, 15, kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dipuasakan oleh Nabi SAW. Tapi apabila sampainya bulan Sya'ban, maka ditanyakan oleh Zaid kerana dia mendapati bahawa Rasulullah itu banyak lebih daripada bulan-bulan yang lain. Qala, maka jawabnya Nabi kita SAW, zaka syahrun, kerana itulah dia bulan Sya'ban ni, yaghfalun nasu anhu, yang manusia ramai lalai daripadanya, yang lalai oleh manusia daripadanya. Baina Rajabin wa Ramadan, ialah bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan Rajab. Bulan lepas pada ni bulan Ramadan, tengah tu, iaitu bulan ni bulan Sya'ban. Dia kata lalai. Kalau kita tengok, maka umur kita pun boleh jadi. Sebab umur kita ni pada bulan ni orang bubuk buat puluk bulan ni. Tak. Ramai dah buat puluk kan. Kena kata tak boleh buat tu, boleh buat tak ada apa. Kerana orang nak buat bulan ni, sebab bulan depan bulan puasa, nak buat puluk bulan puasa, di mana orang nak pergi makan. Kan? Pada puluk bulan puasa, orang tak buat puluk bulan puasa. Pada buat puluk lek malam, mana orang boleh makan puasa. Sebab tu pakai buat puluk kan. Musim ni buat puluk dah. Emo puluk menikah. Puluk menikah ni masya-Allah. Puluk menikah atau juga puluk masjid, puluk gapo ni buat bulan ni belaka dah. Banyak orang buat bulan ni. Jadi pakai buat bulan ni belaka. Pak kita tengok menjadi suatu orang panggil dia ada orang kita dah lah ni. Ya kita duk sering kita tengoklah. Sebab kita duk tepi patah dah. 2 minggu akhir ataupun mulai daripada bulan ni dah kalau kita pergi patah kenapa? Ramai masya-Allah orang akan mari kalau mari makan, mari gapo, kerana mereka mengatakan bahawa bulan depan ni bulan tak boleh makan kan. Pakak mari makan. Adakah perbuatan salah? Bukan salah lah. Bulan Sya'ban ni bukan bulan wajib puasa, nak makan tak salah. Tapi yang atas lalai lah. Kerana disebabkan mereka merasai bahawa kita ni bulan depan dah kita tak puasa, maka bulan ni lah kita bawa, kita makan, kita gapo kan. Sebab tu Nabi kata bulan ni lalai ramai. Melalaikan dia kerana bulan Sya'ban. Dan ada juga setengah mengatakan bulan Sya'ban ni kita gitu-gitulah, kita nanti gomo bulan Ramadan ni. Nak buat gapo buat bulan Ramadan. Nak buat amal gapo buat bulan Ramadan, nak sedekah bulan Ramadan, nak buat gapo bulan Ramadan semua. Kerana bulan itulah bulan mulia. Bulan itulah bulan bergana pahala. Bulan Sya'ban ni relax lah. Anggap lah gitu. Sebab itulah orang panggil bulan yang ramai di kalangan manusia itu lalai. Wa huwa syahrun, dan sebenarnya bulan ini ialah bulan turfa'u fihi al-a'mali ila rabbil alamin. Bulan yang Allah Ta'ala akan amalan kepada Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Bulan yang banci tahun ni. Banci tahun ni kita ni. Kita ni tak ada ngaji banci kan? Tak ada ngaji banci kita pun. Tapi ada orang buat banci kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tiada kamu berlafaz daripada satu perkataan illa ladaihi, malaikat di sisi kamu raqibun atid, adalah malaikat yang menandakan amalan kamu, raqibun wa atid, duk tanda amalan kita. Dan hari esok ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hari esok akan mengeluh depan Allah Ta'ala. Dan apabila dia lahap amalan kejahatan dia penuh, maka dia akan kata ya wailatana ma li hadzal kitab, celakanya kami, apa kitab ini? La yughadiru saghiratan, tiada tinggal langsung, tiada hilang langsung perbuatan kecil, wala kabiratan, dan perbuatan yang besar. Memanglah kalau perbuatan kecil itu tak hilang, macam mana perbuatan besar? Besar-besar lebih mudah lagi yang besar. Illa ahsaha, mereka ada tertulis. 3 lapis Allah Ta'ala mencatatkan amalan kita.
supaya tidak ada seseorang yang akan berhujah depan Allah Ta'ala dan tidak dapat seseorang yang berhujah depan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala tidak adil dan tidak sempurna dan tertinggal. Sebab tu kalau khusna Allah kereta tu dia panggil lok samcang. Jihad ke apa ada. Dan kalau orang lihat jihad lok kereta tu kan, duduk khusna tu dah kan. Lok samcang, rabuk lok samcang tu. Tiga cang nak nyui bayar tu. Nak nyui kerana ya lok tiga cang. Kalau lok sekali dia mau gaji tu ni tiga cang kena lok. Dia kata suka benar dan selamat benar kalau kita beli. Dan gapo nama jihad adalah lok kereta tu. Dan gilak di gia kereta tu panggil lok samcang tu. Hak ni Allah Ta'ala mencatatkan amalan kita ni 3 lapis. Amalan kita ni, banci kita ni ruam untuk hantar pergi pada Allah Ta'ala ni 3 lapis. Hak harian pun ada, hak mingguan pun ada, hak tahunan pun ada. Dan hak harian tu pagi petang. Subuh asar tukar. Dan malaikat pagi turun, malaikat waktu hak malam tu naik. Dan hak naik amal ni. Hak minggu hari Khamis. Seminggu sekali Khamis naik. Lepas tu semua hak mingguan, hari campur pula mingguan, mari ruamiyat pula hak tahun ni pada bulan Syaban ni. Bulan ni. Nabi kata bulan ni bulan yang akan amalan kepada Allah. Fa uhibbu an yarfa'ana li wa ana sha'ib. Maka aku lebih suka bahwasanya diakatkan amalan aku ini dalam keadaan aku berpuasa. Sebab apa Nabi nak amalan ni akad pada masa puasa? Sebab apabila kita duduk dalam puasa, mana kita duduk dalam beribadat pada Allah Ta'ala. Tidak ada ibadat yang kita boleh duduk tahan dengan masa panjang lebih daripada siyam puasa. Dah semaya lebih kurang 5 minit. 10 minit habis tinggi 10 minit lah kita atas semaya. Sampai dah 10 minit semaya. Apa? Masya-Allah. Comel lah kalau sampai 10 minit semaya. Takut 3 minit ya. Dah Zuhur tak sampai 10 minit ni. Dah subuh lebih tinggi, kadang-kadang subuh pukul yang kulhu juga. Tak sampai ni kuliah kulhu 10 minit ni. Taklah kata 10 minit kita kata semaya. Tak. Takbir Allahu Akbar mula masuk semaya. Dikira kita ada ibadat dah lah. Dan mula takbir kita duduk dalam suasana ibadat, duduk dalam solat. Bila habis dia Assalamualaikum habis dah lah semaya. Manakah tu nak buat apa boleh dah lah. Nak pergi makan ke, nak pergi mana, nak kecek ke. Mu tak ada dalam ibadat dah. Habis. Tak ada orang yang puasa nak zikir 12 jam tak berhenti boleh? Tak boleh. Lepas Quran 12 jam boleh? Payah carilah. Nah. Lepas tu dia mula ayat atas 40 tahun tak ada kena ambil asmaya. Wali-wali dia mau 40 tahun tak kena ambil asmaya. Tok wali dia. Lagu mana tu? Nah, pegang wali ni ya martabat lain dia kira. Dia kira martabat lain. Wali dia 40 tahun tak kena ambil asmaya, pakai asmaya tulah pun ada. Cerita pelik-pelik lah dia ni. Nah, lagu ni wallahu alam lah. Jadi puasa ni mulai daripada matahari naik sehingga sampai kepada matahari jatuh. Apabila kita duduk dalam keadaan puasa, mana kita duduk dalam keadaan beribadat kepada Allah. Nawaitu kita niat semalam dan nawaitu sauma ghadin tu. Aku niat bahawa esok aku akan puasa. Puasa kerana pihak lillah. Puasa tu lillah tu. Apabila puasa lillah, daripada matahari naik sampai pada matahari jatuh, dikira masa yang kita duduk itu masa beribadat. Walaupun kita sebab tu saya kata orang puasa ni tidur buat ibadat, bukan tidur tu ibadat, puasa dia tu ibadatnya. Dan bukan kira tidur boleh pala, dia kira sebab dia puasa. Tapi suasana puasa ada dia tidur dan dia penat, dia letih. Tapi yang puasa tidur sampai bangun dekat buka puasa tu bukan ibadat tu. Puasa tapi tidur ambil jam pagi sampai bangun buka puasa. Tu bukan tidur ibadat tu.
Ada juga setengah orang kata bulan puasa. Dah. Malam tak tidur, siang hari tidur. Ambil daripada lepas makan sahur ataupun lepas subuh tidur sampai dekat buka puasa. Allah. Oh, negeri Arab banyak. Mak kita tak boleh tidur secara tu dah boleh. Ya, udara kita tak sama. Nak tidur lagu tu tak boleh mak kita. Sakit kepala. Mak kita sakit kepala dia banyak. Tapi negeri Arab boleh tidur semua. Tidur tengah hari ni tidur. Tak apa. Malam, ya, tabiat dia tak mengatuk malam. Bila puasa tak mengatuk malam. Tapi orang puasa tidur sampai tinggal sembahyang zuhur tu tak boleh lah. Nah, tu tak boleh kerana tinggal fardu. Sengaja untuk meninggalkan fardu ni salah. Nah, dia kata amalan yang Nabi kita suka untuk diakad kepada Allah Ta'ala ialah berpuasa. Kerana masa mana sekalipun dia akad, maka bermakna akad dalam keadaan dia duk beribadat pada Allah Ta'ala. Kerana dia puasa dah bulan Syaban ni. Dan ada pada hadis sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahri qat illa Ramadan. Aisyah kata aku tidak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh. Apabila Aisyah raya ni orang rapat dengan Nabi dah ni. Dia orang duduk sekali dengan Nabi, orang rapat dengan Nabi, dia rayakan amalan-amalan Rasulullah SAW. Maka dia kata aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan pun illa Ramadan. Malaikat bulan Ramadan. Mana bulan Ramadan Rasulullah puasa sebulan lah kan tu fardu. Tapi bulan lain ma raaitu. Tak pernah aku lihat Nabi berpuasa bulan selain daripada bulan Ramadan penuh bulan. Dah termasuk bulan Syaban. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tiada aku pernah lihat pada satu bulan yang lebih banyak puasa daripadanya pada bulan Sya'ban. Mana bulan Sya'ban ni Rasulullah juga banyak berpuasa. Kana yasumu Sya'bana kullahu. Kullahu sini bukan makna semua bulan, makna kebanyakan bulan. Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Dan adalah ia kadang-kala berpuasanya bulan Sya'ban mereka sedikit saja yang dia tak puasa pada. Dan adalah setengah tahun ada juga dia sedikit berpuasa selang-seli lah. Dia bukan tu semua, ada juga setengah tahun Rasulullah tidak berpuasa. Dan katanya setengah kata macam mana adakah Nabi kita SAW mengkhususkan Syaban untuk berpuasa sunat tatawwu. Sedangkan Rasulullah kata afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Dan seafdal puasa lepas pada bulan Ramadan ialah bulan Syahrul Muharram, bulan 1, bulan Muharram. Lepas tu nak kata Nabi banyak puasa bulan Syaban. Sedangkan perbuatan dia banyak puasa bulan Syaban. Perkataan dia kata hak lebih afdal sekali puasa sunat lepas pada bulan Ramadan, bulan Muharram. Pas kita nak jawab lagu mana? Perbuatan dia puasa banyak bulan Syaban. Tapi perkataan dia kata afdal sekali puasa lepas pada bulan Ramadan ialah bulan Muharram. Bermakna apabila puasa bulan Muharram afdal, kena bulan Muharram dah puasa banyaknya sebenarnya. Ulama menjawab lagu mana? So ulama yang kata sesungguhnya puasa pada bulan Syaban ini adalah afdal daripada puasa bulan Syahrul Haram, daripada bulan-bulan Al-Haram. Iaitu termasuk bulan Muharram saat ni lah, atau bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah, termasuk bulan Al-Haram. Kerana ada dalil yang cerita oleh Anas, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyus siyamu afdalu ba'da Ramadan. Ada juga puasa manakah yang terlebih afdal daripada bulan Ramadan? Mana lepas pada bulan Ramadan, maka katanya Nabi Sya'ban, bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Kerana ta'ziman di Ramadan, kerana untuk nak mentakzim, membesarkan kerana bulan yang dekat dengan bulan Ramadan. Dan puasa bulan Sya'ban ni sebagai muqaddimah untuk menerimakan
bulan Ramadan. Dan ulama mengatakan bahawa sebab apa Rasulullah puasa banyak pada bulan Syaban. Kita tahu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni amalan-amalan sunat pun dia qada. Dan Nabi ni apabila dia luput setengah-setengah amalan sunat, dan kadang-kadang dia tak sempat buat sembahyang sunat zuhur qabliyah, dan menyebabkan orang datang rumah dia sibuk, tidak sempat salat sunat, maka Rasulullah pergi qada lepas pada sembahyang zuhur. Dan kadang-kadang siapa pergi qada dalam waktu asar, qada sunat. Kalau sembahyang Rasulullah qada, dan sembahyang malam, sembahyang witir Rasulullah qada, dan qada di waktu siang hari dan sebagainya. Dan Rasulullah ni mewajibkan amalan sunat di atas diri dia. Apabila dia luput maka dia qada dan di waktu yang lain sembahyang sunat. Demikian juga puasa. Setengah riwayat mengatakan bahawasanya setengah kadang-kala bulan-bulan yang dahulu sebelum sampainya bulan Syaban ni, ada beberapa hari yang Rasulullah tidak sempat puasa sunat misalnya. Jadi Rasulullah himpunkan puasa-puasa sunat hak bulan belum pada tu, bulan Rajab ke, Rabi' awal ke Rabi' akhir, Jumadil awal ke akhir, ada setengah-setengah hari yang Rasulullah tak puasa. Dan disebabkan musafir ke, ataupun setengah setahun ada peperangan, ada keluar, ada keuzuran, ada gapo, sehingga Rasulullah datang qadanya pada bulan Syaban. Dan setengah riwayat mengatakan bahawa Rasulullah ini untuk nak menjagakan hati isteri-isteri dia. Dan kerana Aisyah ni tak akan qada puasa dia luput pada bulan Ramadan, mereka mai qadanya pada bulan Syaban. Dan Aisyah ni yang paling muda lah isteri Rasulullah. Memanglah apabila datang Ramadan yang mari haid. Apabila mari haid seminggu tak puasa. Biasa seminggu betina kan mari haid. Maka dia tak akan qada. Aisyah ni tak qada mereka sampai bulan Syaban. Jadi Rasulullah ni untuk menjagakan hati, apabila datang ke rumah Aisyah minta nak qada, maka dia juga cukup puasa bersama dengan Aisyah. Dia puasa hak dia dah sunat nu suku dah, maka puasa bersama dengan Aisyah pula. Kerana Aisyah puasa, maka dia juga menjaga hati isteri dia. Kita berat ni kalau jangan jaga hak bini ni baik ni. Nah, kita ni tak ada ni bini kata oleh kerana kita puasa kan boleh Syaban ni. Dah dia kena puasa ni habis dia kena builah puasa kerana boleh Syaban ni hak sutrik bulan dah. Kalau bulan lain kita boleh tak boleh tak pun Tina kena minta izin kita sama dapat minta izin untuk nak berpuasa ni. Lalu itulah Rasulullah berpuasa, dan makna berpuasa juga pada bulan Syaban untuk menjagakan hati isteri dia. Kalau kita pun bolehlah nak buat. Bini kita seminggu kan tahun baru ni tak puasa bulan Syaban. Hak seminggu tu boleh kira kalau hak beranak. Beranak dekat sebulan kena qada bulan Ramadan salah beranak belum bulan Ramadan sebulan mai nak qada tak bulan Syaban selalu ni pada kat kita pun nak puasa sikit dengan dia. Kalau boleh buat cukup comel. Kenapa? Kerana dia merasai kita dia puasa ni penat letih, maka kita sanggup menjagakan hati dia. Allah puasa, apabila mana isteri puasa, suami juga berpuasa. Romantik benar lagu tu. Tapi payahlah dah, BM lewat. Tak apa, BM tak kena qada dah lah ni. Dan muda-muda lah, muda-muda ni qada. Dan dia kata kalau boleh buat lagu tu comel lah. Suami-suami yang mana isteri dia minta qada pada bulan Syaban, dia juga ikut berpuasa. Kita puasa sunat lah. Dan bukan kita pula qada je. Bukan kita juga. Kemungkinan kita ada juga qada misalnya. Pergi musafir ke, uzur ke, sakit memang tak lalu. Ada juga qada, comel kalau qada sekali. Tapi kita ni baik qada awal lah. Lebih comel qada. Dan walaupun ulama tu dia panjang masa qada sampai kepada bulan Ramadan tahun ni. Dan mana masa dia tu panjang. Tapi sesuainya apabila seseorang yang ada qada, dia panggil kata cepat bara'ati zimmah, membersihkan zimmah dia dengan Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu
sama ada ajar kita ni bila. Mana tidak ada siapa yang jamin kata mu lagi sampai tahun depan dan ada kekuatan, ada sihat lalu mari kita tak puasa 4-5 hari mutah ke, demam ke, sakit ke ataupun musafir ke, maka qada dan tak usah tunggu sampai pada bulan Syaban lah. Dan kita berasa gagah mana kita qada apa ni fa'iddatun min ayyamin ukhra selalu. Dan kita ganti pada hari yang lain selalu. Maka dalam Sunan Ibnu Majah yang menceritakan Usamah bin Zaid saat ini, kata adalah Usamah bin Zaid ini berpuasanya pada bulan Al-Haram. Dan mana berpuasanya pada bulan Al-Haram. Bulan Haram ni bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Rajab. Maka katanya Nabi SAW, sum Syawwalan. Nabi kata mu puasa kata dah pada bulan Syawal, maka tinggallah ia puasa pada bulan Al-Haram. Dan maka adalah ia berpuasa bulan Syawal sehingga mati. Tapi hadis ni hadis mursal lah, hadis kurang sahih lah. Dia kata hadis ni hadis mursal. Dan ada lagi wajah yang lain dan mengatakan bahawa setengah riwayat mengatakan melebihi puasa sunat Syawal lebih daripada puasa bulan Al-Haram. Kerana bulan Syawal bulan selepas daripada bulan Ramadan. Bulan kapik Ramadan orang panggil. Dan sebab tu ada setengah hadis mengatakan yasum sita min Syawal man shama Ramadan, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kemudian diikuti pula 6 hari sita min Syawal kana kasiyamud dahar, seperti dia berpuasa setahun penuh. Dan memanglah kalau puasa bulan lain pun kira 1 kira 10. Ramadan sebulan, kalau kira 10 jadi 10 bulan. 10 bulan. Kalau kita puasa sebulan, kurang 10 jadi 10 bulan. Lepas tu 6 hari kurang dengan 10, 60 jadi 2 bulan. Jadi 12 bulan. Kiranya pahala kita 12 bulan. Yang dari segi ibadat ni, dan Tuhan ni rahmat. Puasa 36 hari menepati 360 hari. Seolah-olah 360 hari, iaitu setahun kena lah. Walaupun setahun dia tak sampai 360 hari setahun. Bilangnya pusingnya bulan ni boleh dia tak sampai. Sebab itulah ayat Quran kita baca dalam suratul Kahfi, falabitha fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Ahli ashabul kahfi ni duduk dalam gua berapa tahun Salah sumi'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu 9, tambah 9, jadi berapa? 309 tahun. Dia kata 309 tahun ini mencakupi 2 hisap dah. Kalau hisap sakun, hisap matahari, hisap sakun ni, wilayah sakun ni, wilayah sakun orang Yahudi, orang Nasara dia kira hisap hak sakun, hisap matahari 300 tahun. Tapi apabila kira hisap bulan, kena tambah lagi 9 tahun, jadi 309 tahun. Mana orang umur 300 tahun bukan umur 300 tahun, umur dia 309 tahun. Dia tekas 9 tahun. Berkurang 11 hari setahun, gitulah, 10 hari 11 hari. Bermakna kalau kita umur 100 tahun, hak kita kira puasa ni, umur kita sebenarnya 103 tahun. Mengikut hisap bulan ni. Dah. Bel dulu insya-Allah. Kita bel dulu. Aku bel. Allahu Akbar.
La haula billahi al-ali. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد رسول دينه وبعث مقام المحمود الذي وعدته. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah sikit lagi. Dan sebagaimana saya sebut, Ashabul Kahfi ni, dan kalau mengikut hisab perhitungan orang Yahudi dan orang Nasara, kalau mereka hisab tahunan mereka mengikut pusingnya sakun. Begitu bila ni lah puasa Krista Karat dan 2023 lah ni. Mereka puasa 2566 dan 2566 dan 2023 dan di hisab tu lebih panjang daripada hisab Qamariyah. Dan walaupun setahun dia lebih panjang. Kerana dia melebihi hari 31, 20, 30 dan 31. Dan melebihi hari bulan. Apabila bulan ni lebih pandang. Sebab itulah apabila 300 tahun hisab syamsi, hisab matahari bersama dengan 309 tahun hisab bulan. Ni orang panggil mukjizat ayat Quran ni. Dan ijaz di segi rakam, di segi akal. Allah Ta'ala kata 300 sinin wazdadu tis'a, 300 tahun dan tambah pula 9. Allah Ta'ala tak ayah kalau kata 300 sinina wa tis'in, tambah tis'a syuhud, tambah 9 bulan tak, tapi mana ditambah. Apabila bulan Qamariyah, bulan hisab hijri yang orang Arab semua, orang Arab Islam kita ni kira hisab bulan, mana kena ditambah lagi 9 bulan. Jadi 309 bulan. Bermakna kalau kita umur 100 tahun mengikut hisab matahari ni, hisab sakun ni, sebenarnya umur kita kalau mengikut hisab bulan ialah 103 tahun dah. Mana umur kita kalau 90, mana 90 lebih dah. 90 lebih hak sebenar mengikut hisab kita. Tengok lepas takah ni kan. Dalam bab pacacun kita umur kan, ke wanti ni dan ayuk hop sipi baribun boleh makan duit pelacarak dah. Duit retua panggil dah. Sebenarnya umur kita 90 lebih dah tu kalau mengikut hisab bulan ni. Ni kata kelebihan ayat Quran ni dah ada mukjizat dia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cerita oleh Usamah bin Zaid, Nabi suruh dia puasa juga bulan Syawal. Kemudian lepas pada tu dia pun tinggal tak puasa mana bulan Al-Haram, pergi puasanya bulan Syawal sehingga dia mati. Tapi kata hadis ni isnad dia irsal, mana mursal, kurang sahih, hadis duk peringkat dhaif lah. Dan ada nas dalam lafaz lain. Kenapa? Sebab apa yang kata puasa bulan Syawal juga afdal? Kerana bulan Syawal ini ialah bulan yang mendampingi bulan Ramadan. Mana lepas pada bulan Ramadan. Sebagaimana puasa bulan Syaban afdal kerana puasa Syaban belum pada datang bulan Ramadan. Puasa bulan Syawal afdal kerana bulan Syawal lepas pada bulan Ramadan. Jadi orang panggil piah dia. Ni piah di awal, ni piah di akhir. Reke dia tu, mutahak dia. Dah reke dia. Seperti mana dia banding seperti mana sunat rawatib. Sunat rawatib. Ada sunat qabliyah dengan sunat ba'diyah. Sebab Nabi kata man hafaza ala thintai ala thintai 12 rakaah, siapa yang thintai wa 10 rakaah, sesiapa yang dapat menjaga di atas 12 rakaat dan bana lahu baita fil jannah, Allah Taala membinakan satu mahligai dalam syurga.
12 rakaat sembahyang rawatib itulah. Dan 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, dan lepas tu gini maghrib, lepas maghrib 2, lepas isya 2, belum subuh pula 2. Dan sintai setengah lafaz ada 10 pun ada, dan setengah lafaz dapat 12 pun ada. 12 tu pergi tambah 4 rakaat sebelum zuhur tu. Kita biasa buat zuhur 2 kan. Banyak kita buat 2 zuhur kan. Kita tambah 2 lagi jadi 4. Nak buat 4 selalu pun boleh, tapi satu tahiyat. Jangan buat 4 2 tahiyat sebelum zuhur. Mai sunat ni kita nak buat 4 rakaat selalu pun boleh, tapi satu tahiyat. Ataupun buat 2 kali. 2 rakaat, lepas tu bangun pula 2 rakaat sebelum zuhur. Dan lepas zuhur ni 2. Boleh nak buat 4, tapi hak yang kedua tu tak ada muakkadah lah. Dia mai sunat ni boleh kita tambah. Dan tidak ada terhad orang panggil. Dan ma badala, makna mumasadah pun nak semaya boleh. Asal jangan berwaktu tahrim. Dia panggil sunat al-mutlaq. Kita duduk dia rasa tak nak buat gapo semaya. Tak sakut dengan waktu, tak sakut dengan gapo panggil sunat mutlaq. Kalau sakut dengan waktu, sunat rawatib. Sakut dengan waktu duha, panggil sunat duha. Sakut dengan waktu malam, tahajud, qiyamul lail. Sakut tapi apabila tidak sakut dengan gapo panggil sunat mutlaq. Dah buat salah nak apa? Dah masa luar duduk saja, bangun semaya 2 rakaat. Sebab apa? Sebab semaya dengan kita duduk saja mana afdal? Waktu kelakuan kita duduk. Semaya afdal. Dah, semaya kita duduk dalam semaya tu, kelakuan kita duduk dalam semaya, dengan kelakuan kita duduk saja, hak mana afdal? Afdal semaya. Ulama kata zikir dalam semaya, dengan kita zikir luar semaya mana afdal? Zikir dalam semaya. Sebab tu semaya lebih afdal. Supaya qiyas masalah buat umrah tu lah. Dalam mazhab Syafi'i dia qiyas lagu tu lah. Dan mana kita pergi Makkah, kita nak buat umrah berkali-kali. Sedangkan yang sunatnya umrah sekali pergi pertama tu, yang itulah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi tak ada berumrah berkali-kali. Mana kita pergi buat umrah, lepas pada pergi umrah pula. Dan tetapi dalam mazhab dia kata, kenapa? Kerana umrah dengan tawaf saja tu yang mana afdal? Dia kata tak syak lagi umrah afdal. Maka sebab itulah memperbanyakkan umrah tu afdal lebih daripada tawaf saja. Kalau kita boleh tawaf saja kan. Tapi learning ni undang-undang kajian Saudi, undang-undang baru sekat Covid ni kita nak tawaf sunat ni tak boleh. Dia bukan takwif, dia bagi. Tapi kena tawaf di atas. Kalau kita pakai cuk biasalah, biasa dulu ikut orang nak tawaf masa mana boleh tawaf dalam apa panggil dalam benar tu. Dalam lan tawaf tu. Biasalah kita pakai cuk ni nak kapal ni dia tak bagi dah. Lah ni untuk orang nak tawaf tu, mana orang nak sembahyang dalam tu kena berpakaian ihram. Maksudnya orang pakai ihram ni buat umrah lah. Dah pakai ihram buat umrah. Baru boleh nak pergi tawaf. Kalau tak pakai ihram dia bagi juga tawaf, tapi kena tawaf lah sebelah atas. Jadi luah lah sikit, jauh lah. Kalau kita kira pahala tu comel lah jauh, luah. Tapi tak ada pula takut. Dah tengkap luar atas ni dia luah kan. Mana kalau kita tawaf bawah ni boleh jadi 2 keliling tu, 2 sekeliling di atas boleh ada, 7 keliling di bawah. Dah 7 keliling dekat Kaabah dia tak luah lah, betul ya. Tapi lah atas ni luah kan. Keliling panjang luah sak masjid tu nak satu keliling tu pun nyawa tak lepas. Dah, tapi lah ni dia berikan khata. Khata ni osai tawaf boleh tak berikan. Zaman dulu ni ada orang junjung. Zaman lain tak ada orang junjung. Zaman dulu ramai ada orang kerja junjung masa dulu dah. Saya ada lah masa junjung tu. Dah mana orang tua-tua tak boleh tawaf ni upah orang junjung, 2 orang dia junjung tak kepala orang teh. Oh darah dia mata dia ngorong tak kira dah. Kita nak lari ke dia masa dulu. Cuba kita tengok dalam video zaman-zaman dulu. Dah tolak pasal tolak dengan khata. Tolak dengan khata upah dia 50 riyal, 1 riyal adalah. Dan upah dia tolak khija satu khija orang hitam dulu. Dah untuk junjungkan orang bertawaf. Tapi zaman lain ni zaman teknologi ni. Dan alat-alat dia guna khata sepanjang macam-macam khata. Dia khata naik 2 orang pun boleh, khata dengan remote. Khata Fifa tu. Tapi dia buat khas pak di atas ni siapa yang orang tua, orang sakit kaki ke apa, boleh lah pergi beli kad dia tu naik kereta tak letih ke apa, tak kereta tu dah kereta pakai remote dia pergi
pasal mutu pun ada macam-macam lah. Baik mutu, baik kereta lah. Ya komodeng baru ni macam-macam lah. Dia ada sikit lagi buat kereta api boleh atas tu. Jalan ni kereta api belakang lah. Dari Saudi pun. Dia ambil daripada Mekah, Madinah. Kereta api dua sejauh lebih-lebih siapa. Cepat, lebih cepat daripada kereta kapal turbin lagi. Kapal turbin nak pergi tunggu kapal turbin naik, lepas turun nak tunggu ya banyak kanta kapal turbin. Kapal turbin derah tapi kanta dia tu panjang. Tapi kereta api ni pum pergi selalu. Siapa stesen dia dekat dengan Harat lalu dah. Cepatlah. Cepatlah ni. Mudah bagi. Ya sebab itulah orang panggil amalan-amalan pun di zaman teknologi ni mudah. Dan di zaman teknologi ni mudah. Lepas tu di zaman teknologi juga kadang-kadang amalan kita banyak menjadi amalan yang kita suka untuk nak wiral lah. Dan sebab zaman teknologi lah. Tawaf pun live show, zikir pun live show, tidak kena-mengena sebenarnya. Tapi sukalah nak wiral tengok. Tapi manusia kan. Di mana ada Mekah ni, di Kaabah ni, live show, kucuk Hajar Aswad macam-macam. Itu tergantung pada hati lah. Kalau hati dia tidak ria atau apa, alhamdulillah lah. Takutnya menyebabkan benda-benda lagu tu kita merasa datang. Kerana syaitan dia pandai lah syaitan ni dah untuk nak menipukan kita, nak berasa megah, nak berasa ria, berasa nak menunjuk. Syaitan dia pandai lah. Kalau kita boleh jaga hati tu, alhamdulillah, tak apalah. Takutnya ditipu oleh syaitan. Wa inna makana, ia kata sebab apa ditafdilkan puasa Syawal daripada puasa bulan haram? Kerana ia adalah mengiringi bulan Ramadan. Seperti mana Sya'ban itu mendahului bulan Ramadan, maka Sya'ban juga afdal puasa. Kerana Nabi SAW juga banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Dan juga wa idza kana siyam, maka adalah puasa bulan Syawal afdal daripada bulan Al-Haram, kerana puasa bulan Sya'ban afdal di atas sebab pertama tadi lah, iaitu bulan Sya'ban ni bulan dekat bulan Ramadan, dan bulan Syawal bulan lepas pada bulan Ramadan. Dan setengah ulama mengatakan bahawa berpuasa pada bulan Sya'ban ini ialah sebagai menjadi tamrin. Tamrin ni makna ajar. Kita kena mulalah. Tamrin ni makna ajar. Kadang-kadang kita tak nak puasa bulan lain, baru mari bulan Sya'ban ni ajar puasa bulan Sya'ban. Tamrin untuk orang panggil kita test diri kita dulu. Sebab itulah kadang-kadang orang tak biasa puasa langsung bawa puasa bulan Ramadan hari mula-mula tu pening mama khayal kata nak bangun tak boleh. Kadang-kadang terlupa siapa kenyang teh nasi 2 pinggan dulu. Kan tak biasa puasa. Hari mula-mula terlupa. Besok nak makan, bangun pagi bak pergi dapur wak. Apa ni boleh puasa? Siapnya lah. Tak apa lagu tu terlupa sungguh lah. Terlupa sungguh tak apa. Kerana ada di kalangan sahabat tanya Nabi SAW. Kalau terlupa makan, Nabi kata tu sadaqatun tasaddaqallah, Tuhan sedekah bagi kamu lah. Kalau kita lupa sungguh lah, kalau waktu lupa tu dah kita lah. Mai terlupa nak hari tak juga. Tu bagaimana terlupa bagi. Kalau terlupa sungguh, saya pernah terlupa ada. Masa, tapi bukan makan nasi lah, makan utama. Pernah aku masuk ngaji ni, dan buat ziarah orang hari awal-awal puasa, buat ziarah orang lah jalan orang buat umrah ke Malaysia apa kita tolong buat ziarah dia jalan. Ni sampai Kedatama semua Kedatama kita makan dululah pecah udah bertengok. Bahari tu hari mula-mula puasa. Tak teringatlah kata hari awal puasa. Sama-sama pergi makan ajwah lalu atas mulut. Hujak pakai tengok ustaz lah puasa dia kata. Kerja hari ni bulan Ramadan ni, la ilaha illallah, terlupa dah. Terlupa. Ada terlupa sungguh lah tu. Kita kehat tu baiklah terlupa tu. Dan terlupa tes sutil pula ada ke dia dah. Tak boleh dah. Kita terlupa sungguh tak ada apa. Mana kita terlupa kerana kadang-kadang kebiasaan hari mula-mula ada memanglah. Dia default kita ada baik dah. Biasa tak? Hari mula-mula ada. Sebab apa? Sebab kita tidak ada tamrin. Tidak ada muqaddimah. Kalau ada tamrin dah, dia biasa puasa dah bulan Sya'ban, dia teringat. Supaya apa? Apabila masuknya bulan Ramadan, dia tak terasa kata penat dan letih sangat. Tu dia di mama tak ada siapa letih tu. Mama tak letih kena letih tu. Kita berbiasa lagi. Sebab apa? Kadang-kadang rangkai kita nak plak tak ada lagi. Kalau tak biasa puasa, hari mula-mula Ramadan, Allah rangkai dia tak boleh plak. Tu koknya gelegak pada perut, ada apa pukul 11 dia kiak ya gelegak. Dia tak plak. Bawa kita puasa sampai sehari, 2-3 hari, 4-5 hari seminggu biasa, sedaplah. Kerana rangkai kita plak tu boleh. Sebab tu
Kalau puasa boleh Syaban, dak puasa dah belah-belah 2-3 hari, sehari, seminggu, 2 hari. Dia perap rangkai kita, perap hari itu ada. Bawa sampai Ramadan, puasa Senin. Sebab itulah kalau puasa, bawa sampai akhir-akhir ni puasa tak apa kan? Asal apa tak? Bawa sampai akhir-akhir Ramadan, mula-mula rasa penat. Bawa sampai akhir-akhir ni tak apa-apa lah. Biasa jadi. Sebab apa? Sebab rangkai kita perap tu boleh. Sebab tu setengah negeri dia makan 2 kali sehari, dia rangkai yang perap. Kita ni sebab kita nak makan 3 kali sehari, sebab rangkai kita tak perap tu kali 3 kali. Kalau makan 2 kali sehari, pagi dan petang, tak, tengah hari tu tak makan berat, dia rangkai yang boleh perap. Tapi kita ni membiasai, sebab kita ni percanakan kata sama, boleh. Sama dah ajar kan, sama kita lekat tu makan 3 kali sehari. Zuhur tu kita makan berat kita, boleh kan? Kita kerja kan pagi tak berat kan. Sebenarnya suruh makan pagi tu berat. Zuhur tu tak berat mana tak pula. Kita ni Zuhur tu makan berat, makan kedah, makan apa macam-macam dah kita ni. Sebab itulah menyebabkan apabila puasa dia jejah di waktu Zuhur tu. Waktu dia ada lapar, dia ada dahaga, dia ada penat, dia ada pitek tu. Sebab rangkai kita tak perap lagi. Tapi bila kita puasa dah bulan Syaban, tubuh badan kita boleh perap dah. Baru masuk bulan Ramadan tak berat dah. Tengok orang puasa semua biasa dia tak berat. Senang dia. Orang setengah orang ni kerja boleh kerja lagi. Kita kalau pening kerja. Wak rumah boleh puasa ni. Mau kita kalau wak rumah boleh puasa, tak puasa lah ni. Berapa orang yang boleh puasa, wak kerja budak-budak muda-muda ada wak kerja. Jangan kira pamar lah. Pamar tak puasa dulu lagi. Dia bukan Islam tu. Islam alhamdulillah lah. Berapa orang yang boleh puasa? Kerja. Berat kerja ni. Tapi orang yang jaga semua dia boleh puasa. Bal yakunu, bahkan adalah ia itu dapat tamrin, mengajarkan atas puasa dan membiasai. Maka mendapati puasa bulan Syaban sebelum datang Ramadan dan merasai manisnya puasa dan lazatnya. Maka apabila masuk pada bulan Ramadan, masuk dalam keadaan kuat dan gemar dia, nasyak, kekuatan ada, sedar ada, masa sedar lalu sebab dia saum dah. Dia belum naik weti, dia saum dah. Apabila saum dah sedar, dia gagah dah. Semaya pun sedap gagah. Ni apabila pasal mek belakang kita ni. Sebab makan pun banyak. Makan ni kan apa? Makan banyak. Nak duit nak gati tak makan. 2 pinggir kan. Subuh tak makan, zuhur tak makan. Baru buka puasa tel 2 pinggir gati. Sahur pula pun tel gati. Baru gati tu yang berat. Baru yang berat tu nak seterawih pun tak nak baca Quran pun malah. Jadi berat belakang. Dan apabila adalah bulan Syaban sebagai muqaddimah untuk bulan Ramadan, disyaratkan pada dia seperti mana disyaratkan pada bulan Ramadan. Apabila bulan Ramadan, bulan puasa, bulan baca Quran, bulan untuk hasilkan, untuk nak mendatangkan Ramadan. Sebab tu setengah-setengah salafus salih yang kata syahrul Sya'bani syahrul qurra. Bulan baca. Setengah salafus salih dulu siapa bulan Ramadan, siapa bulan Syaban ni, setengah-setengah ada kedai ada gapo, tutup dah kedai dia, tak jual apa ada. Bukan mana hari jual ni dah atas tuai kedai lah. Dia berasa kata dia mencukupi dah jual bulan Syaban ni untuk dia baca. Setengah ulama dia tutuplah kedai, tempat-tempat jual dia, baca. Bukan tutup tidur, tutup baca. Baca Quran. Yang panggil syahrul qurra. Supaya nak mengajarkan diri untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang Islam apabila masuk bulan Syaban inkabbu 'alal masahif. Hadir anak. Mereka itu mana dok inkabbu ni mana bakal dok gerumus, mana bakal dok gumung, bakal dok likung di atas mushaf faqara'uha. Maka baca Quran. Wa akhraju zakati amwalihim, pafak ya bakal keluar zakat taqwiyatud dhaif wal miskin ala siyam Ramadan. Apa bulan Syaban pakai hisablah zakat gapo untuk dibagi pada orang-orang dhaif dan orang miskin untuk menjadi bekalan dia untuk nak Ramadan, bekalan untuk beli barang untuk makan bulan puasa lagi apa nama. Itu adalah di antara salafus salih mereka di zaman dahulu, seperti mana berkatanya Salamah ibnu Kuhail itulah dia kata syahrul Sya'ban syahrul qurra. Habib ibnu Abi Thabit kata apabila masuk bulan Sya'ban ini adalah bulan baca. Amr bin Qais apabila masuk bulan Sya'ban tutup kedai dan baca Quran.
Dan berbagai-bagailah amalan mereka itu. Nah, itulah setengah daripada amalan-amalan salafus soleh dan persiapan-persiapan mereka untuk menerimakan bulan Ramadan yang barakat akan datang. Maka kita dapat dengar dah, usahalah supaya sikit sebanyak kita boleh mengikuti jejak langkah mereka. Berbelagi kita ni 2 tahun dulu kita tidak sempurnakan Ramadan. Dan tahun kemarin pun bapa alhamdulillah dah boleh agaknya dekat-dekat nak seperti biasa dah. Maka tahun ni insya-Allah akan menjadi kesempurnaan kita, usahalah supaya kita dapat dapat ambil istidrak, benar-benar kita luput daripada 2 tahun kita COVID-19 itu, dan kita boleh sempurnakan pada bulan Ramadan tahun ini. Kita niat dan azam dan supaya Allah Taala minta Allah Taala mensihatkan kita, lanjutkan umur, boleh kita beramal lagi pada bulan Ramadan tahun ini insya-Allah taala. Dan sekadar itulah malam ini, mudah-mudahan sama-sama kita dapat beramal insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.